Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an aqula wa azza wa jalla ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة والطاعة والمعصية والصحة والسقم وجميع الكون وما فيه وخلق الخلائق وأعمالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم لا تزيد ولا تنقص ولا يحدث حادث إلا بقضائه وقدره وإرادته. Kata musannif rahimahullah, khalaqas samawati wal ard. Ini sambung daripada kalam yang lepas. Dia kata aslul iman an ta'taqida anna Allah Ta'ala mawjudun. Dia kata asal iman itu bahawa kamu i'tiqadkan, i'tiqad, jazamkan dalam hati, i'tiqad yang lurus bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mawjud, ada. Wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu esa, ia la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wala mislalahu wala syabihalahu, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini kita dah terangkan dan iskal pada ayat laisa kamitslihi syai', dan jawapan-jawapan yang disebut di dalam tahlil. Lepas tu dia sambung khalaqas samawati wal ard, dan ia, yakni Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala langit dan juga bumi. Wa khalaqal mauta wal hayata, dan Allah Taala menciptakan mati dan juga hidup. Wa ta'ata wal ma'siyah, dan menciptakan ketaatan dan kemaksiatan. Wasihhata wassaqama, dan sehat dan sakit. Wa jami'al kauni wa ma fihi, dan segala alam ni dan apa yang ada di dalamnya. Wa khalaqal khalaiqa wa a'malahum, dan Allah Ta'ala menciptakan segala makhluk ni dan amalan-amalan mereka. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan Allah Ta'ala menentukan rezeki-rezeki mereka dan ajal-ajal mereka. La tazidu wa la tanqusu, tidak bertambah dan tidak berkurang. Jadi antara benda yang kita perlu pegang lagi, kita yakini bahwasanya Allah Ta'ala yang menciptakan segala langit dan juga bumi. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, Allah Ta'ala lah yang menciptakan. Lepas tu dia buat datangkan ayat-ayat, itu boleh rujuk pada tafsir. Wa khalaqal mauta wal hayah, dan Allah Ta'ala juga menciptakan mati, dan Allah Ta'ala menciptakan hidup. Di sini berlaku khilaf. Dan Al-Abghani
di antara ulama, bahkan antara ahli sunnah dan juga Mu'tazilah berlaku khilaf. Mati ni apa? Yang dikatakan mati ni apa? Adakah satu sifat yang wujudi, sifat yang ada, ataupun sifat yang salbi, yang mafhumu ada syai', kefahaman dia adalah tiada sesuatu. Kita baca dalam syarah, kita tengok sikit. Mungkin sekadar lalu dulu sampai kita ada berlaku khilaf pada sifat ni. Wa khalaqal mauta wal hayata, al makna annahu yajibu 'ala al mukallaf, bahwasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf an ya'taqida, bahawa dia beriktikad annahu ta'ala khalaqal mauta wal hayat, bahwasanya Allah Taala menciptakan mati dan hidup. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Taala, tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dalam surah Al-Mulk kita baca setiap malam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Alladzi itu kena pada Allah Taala. Tabarakalladzi bi yadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, dan ia Allah Taala itu atas tiap-tiap sesuatu itu yang berkuasa. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan mati dan juga hidup. Tujuan apa hikmah dia ciptakan mati dan hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapakah di antara kamu ni yang ahsanu amala, yang lebih baik amal dia, yang lebih elok amalan dia. Lepas tu kita dalam buat amal, kita nak ada ihsan. Sebab apa? Nak tengok siapa yang ahsanu amala, bukan aksaru amala. Bukan tengok siapa yang lebih banyak amalan. Sebab kalau banyak amalan tapi tak menurut hukum ahkam dia, cara-cara dia, rukun-rukun dan syarat dia, maka sia-sia juga amalan tersebut. Sebab tu pentingnya ilmu fardu ain, ilmu tauhid, ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Kita betulkan i'tikad kita dulu. Jadi tapak kita dah kukuh, kemudian kita kenal siapa yang sepatutnya kita sembah, supaya kita yakin dan juga kita tak tersilap siapa yang disembah. Kita tak sembah orang lain. Bila salah di situ, maka kita menyembah benda lain. Lalu bila dah elok i'tikad kita, maka kita naik, kita belajar pula cara nak menyembah. Bukan nak boleh ikut dannya sembah. Cara nak menyembah tu macam mana jalan dia, iaitu syariat. Kemudian barulah ke tasawuf. Kalau piramid tu, yang bawah sekali tu tauhid, fiqh, atas tu puncak dia adalah tasawuf. Jadi banyak orang nak terus ke atas, tapi bawah dia tak cukup. Wa huwal azizul ghafur. Qala Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah, al-hayatu hiya sifatu allati yakunu al-mawsufu biha bihaitsu yasihu an ya'lama wa yaqdir. Hayah ni adalah satu sifat yang adalah sesuatu yang bersifat dengan dia tu, al-mawsufu biha bihadhihi sifat, sekira-kira sah bahwasanya dia mengetahui dan juga dia berkuasa. Maksudnya apa? Maksudnya sifat hayah ni bukan satu sifat yang wujudi, sifat yang ada betul. Yang ada betul. Di sisi kita jumhur ahli sunnah, di sisi sifat yang ada betul. Di mana sifat tu? Wallahu a'lam. Sebab tu dia sifat, dia perlu ada di benda. Sifat perlu berada di zat, ataupun arad perlu berada di jirim. Jadi dia ada sifat ni ada di roh. Malaikat tarik roh, yang di roh ada sifat hayat.
Yang di roh tu ada sifat hayah. Maka hilanglah sifat hayah pada badan kita. Tak ada lagi sifat hayah. Ada pula sifat maut. Ada sifat maut. Ini salah satu tafsiran. Dengan sifat tersebut kita, dengan sifat hayah yang ada pada anak, jadi anak dapat mengetahui, anak berkuasa, anak boleh berkata-kata. Disebabkan ada sifat hayah. Ada anak hidup. Ini hayah, ia sifat allati yakunu al-mawsuf biha bihaisu yasihu an ya'lama wa yaqdira. Jadi sifat tu ada di roh. Roh ada di mana? Allahu a'lam. Tak tahu. Tak ada siapa boleh jazahkan roh ada di mana. Roh ada kat mana? Kat kepala ke? Kat badan ke? Bahagian mana? Tu kita tak tahu. Makhluk pun kita lemah untuk idrak. Nak dapatkan. Waqtalafu fil maut. Mereka telah ulama berselisih pada yang silap tadi. Ini tak ada masalah hayah kat maut tadi. Jumhur kata sifat wujudi. Waqtalafu fil maut faqala qaumun innahu ibaratun an adami hadhihi sifat. Apa dia maut? Tak hidup. Ini di sisi Mu'tazilah macam tu. Dia punya nak faham kefahaman maut, mafhum dia, kefahaman maut tu adalah salbi. Apa maksud salbi? Tidak ada hidup. Mati itu tidak ada hidup. Tidak ada sifat hidup, itulah maut. Di sisi Mu'tazilah. Di sisi kita, sifat maut tu merupakan satu sifat pula yang menggantikan sifat hayah. Sifat hayah dah tak ada di situ sifat maut. Sekarang ni ada di badan seseorang tu sifat maut. Bila sifat hayah tu tiada. Sebab tak boleh berkumpul sekali kan, hidup dengan mati. Sebab tu ibaratun an adami hadhihi sifat. Di sisi mereka salbi lah. Apa ni? Al-maut ni. Wa qala ashabuna innahu sifatun wujudiyatun. Innahu sifatun wujudiyatun. Bahwasanya maut itu merupakan satu sifat yang wujudi, yang mudadatun lil hayah, yang lawan bagi hayah. Lepas tu mereka wahtaju ashabuna ni wahtaju ala qaulihim, mereka berhujjah atas perkataan mereka tu bi annahu ta'ala qala, dengan firman Allah Ta'ala allazi khalaqal mauta. Khalaqa dengan makna aujada. Khalaqal mauta dengan makna menjadikan mati. Jadi wal adam la yakunu makhluqan. Benda yang tiada tidak boleh dijadikan. Dan benda tak ada nak jadi macam mana? Ni ahli sunnah. Tapi Mu'tazilah dia takwil ayat. Khalaqa dengan makna qaddara. Takdirkan kematian. Dengan makna tidak ada hidup. Itu di sisi Mu'tazilah. Kemudian dia sebut munasabah, kenapa sebut maut dulu, lepas tu baru sebut hayah, kenapa tidak sebut hayah dulu baru sebut maut. Ini macam tadilah kita sebut dalam ada nuktah dia, ada sebab dia. Kenapa bicarakan makrifah dulu sedangkan yang asalnya nakirah? Sepatutnya bicarakan nakirah dulu baru makrifah. Di sini kenapa ditakdimkan maut baru takdimkan al-hayah? Itu baca ni. Khalaqal mauta wal hayata wal ta'ata wal maksiyah. Dan Allah yang ciptakan taat dan Allah ketaatan dan juga kemaksiatan. Maksiat yang kita duk buat ni, ketaatan yang kita duk buat ni, semua tu siapa yang cipta? Allah Ta'ala yang cipta. Ini akidah. Allah Ta'ala yang cipta. Tapi ikhtiar usaha itu dinisbah pada kita. Sebab kita ada pilihan. Kita yang menentu nak tarjih kanan ke kiri. Allah bagi kita akal untuk kita berfikir dan untuk kita tarjihkan kanan, kiri, syurga, neraka, hitam, putih. Jadi mana kita nak pilih? Jadi disebabkan ikhtiar kita ni lah, kasab kita ni,
ada nisbah tarjih ni. Nisbah tarjih itu pada kita yang mentarjihkan pilih yang ni ke pilih yang ni. Maka disebabkan itu kita dibalas. Masalah ni sikit lah, masalah kasar tu lalu sikit-sikit. Sebut sikit-sikit. Kalau tempat yang dia bahas banyak, kita masuk. Was-sihhata was-saqama wa jami'al qawma fi wa khalaqal khalaiqa wa amal. Al-makna annahu yajibu 'ala al-mukallafi an ya'taqida anna Allah Ta'ala khaliqun li ta'atil 'abdi. Wajib atas tiap-tiap mukallaf dia i'tiqad sebagai i'tiqad yang putus bahwasanya Allah Ta'ala tu yang menciptakan ketaatan hamba, yusibu 'alaiha, dan dia memberi ganjaran ke atas ketaatan tersebut, fadlan wa karaman minhu ta'ala, kerana kurniaan dan kemurahan hati Allah Subhanahu Wa Taala. Tak wajib Allah nak balas dia, tak wajib Allah nak balas orang tersebut. Dia beza dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah mewajibkan sesuatu ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara benda yang depa ada satu, depa punya akidah depa tu, solah wal aslah. Tak silap anak. Maknanya Allah wajib buat sesuatu yang lebih baik. Kalau ada antara dua tu, baik dengan buruk, Allah wajib buat yang baik. Dia ada akidah depa Mu'tazilah. Itu antara sebab Imam Al-Asy'ari ni dia keluar daripada mazhab Mu'tazilah. Dia ni antara pendebat Mu'tazilah. Asy'ari ni dia antara pendebat Mu'tazilah. Dia duduk dalam Mu'tazilah ni sampai umur 40 tahun. Dia pendebat Mu'tazilah. Jadi dia duduk dengan pok-pok tiri dia kan, Al-Jubai tu. Jadi pok tiri dia ni apa-apa akan suruh dia, hentak dia pergi debat. Dia orang hebat debat. Tapi nak berlaku perubahan tu macam-macam boleh jadi. Dia mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 kali mimpi bulan puasa. 10 malam pertama, 10 malam kedua, 10 malam, 10 malam yang ketiga. Mimpi jumpa Rasulullah. Nak suruh buang dia punya suruh tanggalkan dia punya etika dia, suruh datangkan, sembahkan kepada manusia etika yang dibawa oleh akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah 40 tahun. Itu antara masalah dia lah, benar-benar masalah dia. Dia tanya guru dia. Jadi guru dia tak dapat nak jawab. Guru dia tak dapat nak jawab. Antaranya masalah sama makruh 3. Pasal 3 orang, seorang mati dalam keadaan seorang mati kecil, seorang mati besar dalam keadaan taat, seorang lagi mati dalam keadaan maksiat ke kafir. Lepas tu dia tanya, kalau yang kecil ni tanya, pasal apa kamu matikan aku dalam keadaan kecil? Tak biarkan aku, tak matikan aku ketika aku besar untuk aku buat taat dan ibadat aku semua. Lepas tu dia kata, mudah dia jawab. Sebab Allah tahu, Allah akan bagi tahu dia, budak ni, kalau aku biarkan kamu hidup, maka kamu akan buat maksiat, kamu akan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi elok kamu mati kecil. Baiklah kalau yang itu mati kecil, kalau hak itu dia jawab kecil itu. Baik kalau yang hak mati kafir atau buat maksiat ni tanya pula, pasal apa kamu tak matikan aku waktu kecil? Sebab aku bila aku besar aku buat maksiat. Kan tadi bila budak kecil dia tanya pasal apa tak hidupkan aku sampai aku besar supaya aku mati dalam keadaan aku beriman, taat. Jadi kata Allah akan cakap kat dia, kalau aku biarkan kamu hidup sampai besar, kamu akan buat benda jahat, kamu akan buat maksiat. Jadi elok kamu mati kecil. Yang aslahnya kamu mati yang kecil. Okey, kalau macam tu, kalau hak nombor 2 ni tanya, hak mati buat maksiat ni,
Ataupun mati kafir dia tak ingat, pasal apa tak matikan dia yang kecil? Kalau tahu lah dia dah besar buat maksiat, adik-adik pun dia tak ingat jawab. Jadi Allah yusibu alaiha, Allah bagi ganjaran kepada kita ni, kepada atas taat yang kita buat ni, itu bukan wujuban, bukan wajib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak wajib pun. Hatta kalau Allah nak campak orang yang buat taat dalam neraka pun boleh. Aklan, di segi hukum akal harus, tanpa lihat kepada janji. Jangan tengok pada janji dalam Quran. Kalau tengok janji dalam Quran, jadi wajib wajib akal yang aridi, ditukar hukum. Kalau kita tengok janji dalam Al-Quran, Allah kata siapa yang beriman apa semua bukan bagi janji-janji yang janjikan dalam Quran, syurga dan sebagainya. Jangan tengok yang tu tanpa kita pandang kepada janji. Tengok pada hukum tu asalnya. Boleh ke tak boleh? Hukum ni boleh. Itu kena mengaji hukum akal. Ada wajib akal, ada mustahil akal, ada harus pada akal. Masing-masing ada tahrif ma la yutasawwaru fil aqli, ada ma la yutasawwaru fil aqli, wujudu ma yasifu fil aqli, wujudu wa ada. Maksudnya bapa itu ada mengajar kan. Dia tak tahulah tidur ke apa kan, sama bangun kot. InsyaAllah ambil manfaat. Itu disebut ni fadlan wa karamah minhu ta'ala. Ini bukan laisa wujuban. Wa annahu khaliqul lil maksiyah. Allah Taala yang ciptakan maksiat, yu'aqibu 'alaiha adlan, dan Allah Taala balas ke atas maksiat itu kerana keadilan dia. Bukan kerana zalim, kerana keadilan dia. Min ghairi an yajibu 'alaihi syai'un subhanahu ta'ala, tanpa wajib atasnya sesuatu pun. Ini akidah kita. Lepas tu wa anna sihhata wal marada min Allah Ta'ala, dan sihat dan sakit itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran, allazi khalaqani fa huwa yahdin. Ni cerita kisah siapa? Siapa ni? Yang cakap je ni. Dialah Tuhan sekalian alam yang telah menciptakan aku, fa huwa yahdin, dan dialah yang memberi kepadaku petunjuk. Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Allah Ta'ala yang bagi aku makan dan bagi aku minum. Wa idza maridtu fa idza maka bila aku sakit, dialah yang menyembuhkan. Kata apa? Nabi Muhammad. Ingat. Surah apa? Kondisinya ada nuktah lah. Allazi khalaqani, dialah yang Allah Ta'ala yang menciptakan aku, dan dialah yang memberi aku petunjuk. Lepas tu Allah Ta'ala yang bagi aku makan, yang bagi aku minum. Tapi sampai kat sakit, Allah dia tak sebut wa idza amradani ke, dia tak sebut. Dia kata apabila Allah memberikan aku sakit, menjadikan aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Tapi tak, wa idza maridtu, dia disebutkan pada diri dia. Apabila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Ini nak apa? Nak ta'addud, nak beradab. Dia tak disebutkan satu benda yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun benda yang dia elak tak disebut kepada Allah Ta'ala. Itu yang kita cakap dalam selepas lalunya orang dalam majlis, apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan apa yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Ini cakap mimba minta adub. Hakikat buruk baik semua daripada Allah Ta'ala. Buruk dan baik semua daripada Allah Ta'ala. Nak beradab. Lepas tu tak boleh kita nak sandarkan benda-benda yang buruk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu ulama tak bagi contoh apa sebut khinzir, anjing. Walaupun memang hakikat Allah Ta'ala yang buat anjing dan khinzir. Tiba-tiba dia berkhutbah
segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala anjing dan babi. Kan Nabi nampak ada kurang ajar. Dia diletak benda-benda yang benda-benda yang keji. Walaupun di sisi Allah semua sama, tapi di sisi manusia kena ada yang keji, ada yang tinggi martabat, ada yang rendah martabat dia, ada yang terpuji, ada yang terkeji. Di sisi kita manusia. Ibrahim. Tak kira. Guru asal Nabi Ibrahim juga. Orang tak faham ingat ni. Alladzi khalaqak apa ni fawa yahdi. Wa annahu khalaqa jami'al kawn bima fihi min mutaharrikin wa sakinin wa natiqin wa samitin kulluhum min khalqihi ta'ala wa tahta masyiatihi wa tasrifihi kaifa yasha'u bima yasha'. Lepas tu waqad asyara al-mu'allif rahimahullah bi qawli wa ta'an wal ma'siyah wa khalaqal khalaiqa wa a'malahum li qadiyyati khalqi af'alil ibad. Ini ada masalah mencipta perbuatan kita ni kita cipta sendiri ke ataupun Allah Taala yang ciptakan. Di sini ada khilaf antara kita dan juga Mu'tazilah. Dan dengan Jabariyah kita duduk tengah-tengah. Jabariyah ni kata kita karihil mu'allaqah fil hawa, seperti karishatil mu'allaqah. Risha ni bulu ayam yang tergantung di di udara, yang mana yaklibu harrih, angin duk tolak. Ikutlah kanan yang ni dah bermalan. Kalau angin tolak ke kanan lah, ke kiri ke kiri lah. Jadi kita ni macam tu di sisi Jabariyah. Maknanya kita ni majbur, yang dipaksa. Kita ni ikut je apa yang Allah yang dah tentukan. Tak ada pilihan langsung, tak ada ikhtiar. Mu'tazilah pula dia kata perbuatan kita ni muathir, kita yang bagi kesan pada perbuatan kita. Kita yang buat perbuatan kita. Tu di sisi Mu'tazilah. Kita duduk tengah-tengah. Kita manusia ni perbuatan tak bagi kesan, la yu'assir, tapi dalam masa yang sama kita ada ikhtiar. Kita cuma ada nisbah tarjih. Tengok kat bawah nanti kita ada nisbah tarjih. Yang ni kecenderungan hati kita nak buat ke nak tinggal. Kita ada yang tu. Jadi tak jadi tu kerja Allah Ta'ala. Kita cuma ada ikhtiar, usaha, ada kasab. Ada masalah kasab. Kita ada usaha kita nak buat. Bagi jadi tu Allah yang bagi jadi. Lepas tu kadang-kadang kalau kita perbuatan kita yang bagi kesan, apa yang nak buat mesti jadi macam tu. Sebab tu terkadang kita nak ke kedai tapi tak sampai kedai. Tengah-tengah jalan muzaharah tengah jalan, lari balik, ataupun polis halau balik. Saya nak ke kedai. Kalau perbuatan kita bagi taksir seperti mana yang kita dah tentukan, jadi macam tu, tapi tak jadi. Sebab yang muasirnya adalah Allah. Kita hanya ikhtiar saja dan juga ada usaha. Ini ada masalah kasab, masuk kasab, tak masuk lagi, dia agak susah sikit. Liqadiyati, dia isyarat kepada qadiyah khalqi af'alil ibad. Wa mazhabu ahli sunnah annahu laysa lil abdi fi af'alihi ikhtiyariyah illa al-kasbu. Falaysa majburan ala af'alihi, bukan dipaksa atas perbuatan-perbuatannya kama taqulul Jabariyah, wa laysa khaliqan laha, bukanlah dia menciptakan perbuatannya kama taqulul Mu'tazilah. Lepas tu taklif kasab, kalau tengok bawah tu wa qala Syekh Abdul Salam Al-Laqani mazhabu ahli sunnah anna lil abdi kasban li af'alihi. Mazhab ahli sunnah bahasanya sabit bagi hamba itu usaha bagi perbuatan dia, yata'allaqu bihi at-taklif, yang bersangkut paut dengan kasab tersebut oleh taklif, min ghairi an yakuna mujidan wa khaliqan laha, tanpa adalah dia tu menjadikan ataupun menciptakan perbuatan-perbuatan tersebut. Wa innama lahu fiha nisbatut tarjih, hanya saja bagi hamba tersebut
fiha fil af'al, pada perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah itu ada nisbatut tarjih. Nisbah nak mentarjihkan sesuatu, kal mail seperti kecenderungan, lil fa'li untuk melakukan sesuatu, atau at-tarki untuk meninggalkan sesuatu. Kita manusia ada yang tu. Tunggu datang. Wal aslu fi dzalika qaulu ta'ala wa khalaqa kulla syai' wa qadarahu taqdira. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang ciptakan kamu dan apa yang kamu buat. Sebut Al-Quran. Wa idza alimta wujuba thubuti kasbil 'abdi bi ikhtiyarihi fa'taqid anna al-'abda laisa majburan wa laisa majburan wa la ikhtiyara wa laisa kullan yaf'alu ikhtiyara. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, dan Allah Ta'ala yang menentukan rezeki-rezeki mereka dan juga ajal-ajal mereka. Nak habiskan yang ni je. Makhluk-makhluk tu, rezeki-rezeki makhluk Allah lah yang takdirkan, ajal-ajal makhluk Allah lah yang. Di sini ada membahas apa itu ajal dan apa itu rezeki, dan permasalahan bertambah berkurangnya ajal. Adakah ta'arud antara Al-Quran dan juga hadis, yang mana Nabi sebut aman ahabba an yusata lahu fi rizqihi aw yusa'anahu fi asari falyasir rahimahu. Siapa yang nak maksudnya diluaskan baginya pada rezekinya dan dipanjangkan umur dia, maka hendaklah dia hubungkan silaturahim. Itulah ayat Al-Quran kata fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal, tak kemudian, tak terdahulu, tak terkemudian. Jadi adakah berlawan? Jadi apa jawapan dia? Sebenarnya sikit pasal rezeki. Pasal rezeki, wa qaddara arzaqahum. Al-makna annahu yajibu 'ala al-mukallaf an ya'taqida anna Allah Ta'ala huwa man qaddara arzaqal khalqi wa ajalahum. Ni kena i'tiqad dalam hati. Bukan ketah-ketah ni yang bagi, yang apa akan dapat nanti itu yang bagi rezeki. Bukan kerajaan yang bagi rezeki, bukan majikan yang bagi rezeki. Itu semua asbab musabab sahaja. Yang bagi rezeki Allah. Kena i'tiqad Allah Ta'ala yang menentukan rezeki, segala rezeki makhluk ni, dan juga ajal-ajal mereka. Lepas tu apa makna rezeki? Apa makna rezeki? Adakah semua yang ada pada diri kita ni rezeki? Duit yang ada dalam bank, kita ni dinamakan rezeki kita? Ataupun rezeki itu hanya apa yang kita manfaatkan? Kadang-kadang kefahaman kita ni, kadang-kadang banyak ada benda-benda kefahaman yang kita faham sebelum ni, rupanya sama sepakat dengan apa, Mu'tazilah. Mu'tazilah. Banyak masalah maut, masalah umur. Bukan tak ada siapa-siapa nak kata kat diri anak sendiri. Bila kita banyak lah, pokoknya sama orang Mu'tazilah. Kurang tepat. Itu dalam mengaji pun pasal masalah teori hujan daripada apa? Daripada laut, kemudian naik atas dikandung awan, jalan, lepas tu dah berat sangat, dia jatuh. Itu teori Mu'tazilah. Itu teori Mu'tazilah. Kau tahu teori Mu'tazilah? Tahu dah? Tengok apa makna rezeki inda ahli sunnah. Wa rizqu inda ahli sunnah ma saqallahu ta'ala ilal hayawan. Apa yang Allah Ta'ala apa mana sebut itu? Allah berikan saqa ni. Tulis apa itu? Tak ada. Saqa yasu'u macam memberikan lah. Allah Ta'ala mudah tu memberikan. Allah Ta'ala berikan kepada hayawan. Maksud hayawan sini bukan hayawan tu, maknanya makhluk hidup ni lah. Apa yang Allah Ta'ala berikan kepada makhluk hidup, ataupun yang Allah kurniakan kepada makhluk hidup, fantafa'a bihi bil fi'li, dan
al-hayawan tersebut, dia ambil manfaat dengan benda tersebut, ambil manfaat sungguh. Indomie yang ada berdana, contoh Indomie, selagi mana benda tu tak telan, tu bukan rezeki anak lagi. Selagi mana benda tu tak masuk mulut anak dan anak telan, tu tak dinamakan rezeki anak lagi. Boleh jadi itu bukan rezeki anak. Nak makan, tiba-tiba orang tersepak, pak, jatuh. Tadi baru dia kata, ni rezeki aku. Tak tentu lagi. Boleh cakap lah rezeki. Katanya, bi'tibar ma sayakun. Wallahualam. Bi'tibar apa yang akan jadi rezeki dia, dia anggap macam tu lah. Lepas tu kena sepak, jatuh, bukan rezeki dia. Tak dinamakan lagi rezeki dia. Apa you cik? Pernah jadi ya? Contoh kita beli ayam. Wah, tahu banyak rezeki kita banyak. Lala kucing baloi satu. Itu rezeki kucing. Itu rezeki dia. Rezeki sama ada halal ataupun haram. Wa rizqu ma yanfa' walau muharrama. Rezeki itu apa yang memberi manfaat, walaupun rezeki itu rezeki yang haram. Wa rizqu yanfa' walau muharrama. Betul. Rizqu ma yanfa' walau ma yanfa'an. Wa rizqu ma yanfa' wa rizqu yanfa' saja, tak ingat. Itu rezeki. Wa dakhala fi ta'rif, dan termasuk dalam ta'rif itu rezeki insan, rizqul insan wa dawabi wa ghairihima, rezeki manusia dan binatang dan selain daripadanya. Wa kharaja ma lam fantaf'al hayawan atau fantufi'a bihi bil fi'l. Boleh juga, maka diambil manfaat dengannya dengan apa? Dengan masa Allah tu, dengan sungguh, ataupun ambil manfaat sungguh. La yantafi' al-hayawan la yantafi' bihi. Wa kharaja ma lam yantafi' bihi bil fi'li, maka keluar dari dengan perkataan dalam takrif tadi ma lam yantafi' bihi bil fi'li, faman malaka syai'an. Orang yang dia memiliki sesuatu, wa tamakkana minal intifa'i bihi, dia mampu untuk ambil manfaat dengan benda tu, walam yantafi' bihi bil fi'li, tapi dia tak ambil manfaat lagi dengan benda tu. Dia beli handset, dia boleh ambil manfaat dah, tapi tak ambil manfaat lagi, dia letak dulu. Lalah boleh ke mencuri? Harami masuk. Tak tu rezeki harami tu. Haram lah. Haram tapi bagi rezeki juga. Walam yantafi' bihi bil fi'li falaysa dzalika syai'un rizqan lahu. Bukanlah sesuatu tadi yang dia boleh ambil manfaat daripadanya tu rezekinya. Wa innama yakunu rizqan liman yantafi'u bihi bil fi'li. Benda tu jadi rezeki bagi orang yang betul-betul ambil manfaat dengan dia. Harami tu ingat rezeki dia, dia pun kena curi ke? Itu bukan rezeki dia. Jadi kalau dia ambil manfaat sungguh, dia pergi jual, lepas tu dia guna pula duit tu, lepas semua dia ambil manfaat sungguh, tu baru dinamakan rezeki. Tu rezeki. Tak mahu sebut takrif lain lah, tak payah masuk lagi. Dia masuk kitab lain. Wal ajal indal ahlil haq, dan ajal di sisi ahlil haq, sisi ahli sunnah wal jamaah, wahidun, satu je. La yaqbalu ziyadata wala nuqsan, tak terima tambah, tak terima kurang. Qala Allah Ta'ala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Datang hadis. Cuma di sini dia jadi panjang sikit. Nanti boleh nak masuklah. Ini jawapan yang datang ayat Al-Quran yang mana dalil dia qat'i, lepas tu dia datang hadis. Hadis-hadis seakan-akan ada ta'arud antara Al-Quran dan hadis. Jadi apa jawapan ulama terhadap benda ni? Cuma nak bagi tahu masalah orang yang mati dibunuh. Orang yang mati dibunuh. Kalau dia tak mati, apa satu kita sebut dulu ni? Kalau dia tak mati, kena bunuh, nescaya dia mati dengan tak dibunuh dengan cara lain. Yang penting dia akan mati. Betul. Tak
itulah yang kita sebut pun ada apa sebutnya itulah. Itu pun fahaman Mu'tazilah. Salah satu fahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah dia ada banyak, ada 3. Ada Bajuri sebut 3. Mereka antara Mu'tazilah pun pecah 3. Ada jumhur, ada yang sebahagian, ada yang sebahagian lagi. Salah satunya yang tadi lah. Salah satunya yang tadi. Dia ada 2 ajan. Di sisi ada satu sebahagian Mu'tazilah ni, apa ni, manusia ni, kita ni manusia ni ada 2 ajan. Contohnya tadi dia kena guna umur 50. Dan dia ada ajal satu lagi umur 60. Siapa kata kalau dia tak kena guna umur 50, mesti dia akan hidup sehingga umur 60. Ajal dia tu. Tapi sebab dia kena guna, maka dia matilah umur 50 tu. Jadi dia ada ajal. Satu ajal kena guna ni, satu ajal kalau tak kena guna dia akan hidup. Jadi di sisi salah satu firqah Mu'tazilah. Ada satu lagi kata tak, ajal dia satu je. Ajal dia kalau umur 60 lah. Tapi dia kena guna umur 50. Yang ni pengguna qatil dia potong ajal dia. Dia potong ajal orang yang kena guna. Jadi dia mati umur 50. Itu yang tak. Di sisi ahli sunnah, orang yang kita kata orang kena guna, takdir kata dia tak kena guna, boleh jadi dia mati juga pada waktu tersebut dengan cara lain. Boleh jadi dia hidup lagi sampai ajal yang Allah tahu bila dia akan mati. Itu di sisi ahli sunnah. Hal yang macam zahir macam kita ni tak kena guna. Jadi tak kena guna, boleh jadi kita hidup lagi, boleh jadi kita mati. Tapi kalau kita mati, kalau kita kena guna, situlah ajal kita. Cuma takdir tak kena guna. Kita sekarang ni kita takdir diri kita ni tak kena guna. Boleh jadi kita hidup lagi, boleh jadi kita mati pada waktu itu. Macam tu sekarang ni tak kena guna, boleh jadi mati waktu ni, boleh jadi akan hidup lagi. Tapi kalau kena guna, maknanya itulah waktu ajalnya. Cuma yang kita tu biasa mudah-mudah kira akal kita, kalau tak kena guna dia akan hidup lagi ya. Itu sebenarnya Mu'tazilah punya fahaman. Itu orang kata Mu'tazilah ni walaupun dah tak ada walaupun dah tak ada, tapi kefahaman dia tu masih lagi hidup. Tapi dia tak sebut kat sini. Tapi dalam Bajuri ada sebut lah wa mayyitun apa? Mayyitun bi umrihi man yuqtalu. Wa mayyitun bi umrihi man yuqtalu. Ay man yuqtalu mayyitun bi umrihi. Itu mubtada' dia di belakang. Wa mayyitun man yuqtalu, orang yang kena bunuh tu mati bi umri ay bin qidai ajalihi, dengan sebab berakhirnya ajalnya. Maknanya ajalnya satu je. Bukannya sebab ada pendapat yang kata ajal dua. Nak tolak yang tu lah. Jadi insya-Allah nanti kita sambung dan nak masuk ke sifat-sifat ma'ani. Wa annahu ta'ala hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun. Kita sikit-sikit ya. Depan-depan ni ada yang penting-penting. Yang ni tak payah masuk lagi lah sifat ma'ani. Cuma nanti nak jawab, nak baca sikit tentang jawapan ulama tentang antara ayat dan juga hadis tersebut. Ada hadis-hadis yang seolah-olah ada ta'aruf dengan